Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live ataupun siaran langsung pada malam ini, iaitu pada sesi ulang kaji tajwid, yang mana kita adakan ulang kaji tajwid ini pada hari Ahad sehinggalah hari Rabu lah, insya-Allah. Jadi malam ni malam last. Jadi hari Ahad sehinggalah hari Rabu, lebih kurang jam pukul 10 lebih kurang macam itulah. Kadang-kadang awal sikit kita akan buat ulang kaji tajwid, yang mana Iqra ni bagi saya ia agak penting lah. Agak penting kerana Iqra ni dia mengandungi bacaan asas seperti sebutan huruf, makhraj huruf, sifat huruf. Kita lebih fokus kepada sebutan huruf, bacaan huruf, yang mana kita dapati ramai di luar sana yang nampak macam pandai nampak tu macam pandai, tapi bila baca tu baru kita tahu tahap bacaan dia. Kadang-kadang baca Quran dah, tapi sebutan huruf tu masih lagi lemah. Perlu kepada ulang kaji balik sebutan huruf daripada bawah lah, daripada asas. Dan dalam Iqra ni juga dia ada tahap dia lah, dia ada peringkat-peringkat. Yang pertama sekali Iqra 1, yang tu paling asas lah, paling asas Iqra 1, mengenal huruf dan membaca huruf yang berbaris. Nak Iqra 2, Iqra 3, 4, 5, dia maknanya dia kau tinggi lah. Jadi bagi saya pengajian Iqra ni penting lah. Jadi kita nak, jikalau kita nak bacaan kita ni semakin hari semakin baik, semakin mantap, semakin baik daripada sebelum ini. Jadi saya galakkan kepada ahli Al-Quran lah, tak kira lah sama ada kanak-kanak, dewasa dan orang tua yang sedang belajar Al-Quran sekarang ni. Saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajarlah daripada asas. Ulang kaji tak ada masalah. Jangan malu lah, ngaji ni jangan malu. Walaupun kita belajar daripada Iqra, jangan malu lah. Sebab ilmu tu boleh kat kita. Kita ulang kaji balik. Bila kita ulang ni, insya-Allah dia akan kejap ilmu kita. Yang mana kita tahu dah sebelum ni, dia akan lebih kejap, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi malam ni kita masih lagi menggunakan Iqra ni lah. Baik, malam ni kita muka surat sana. Malam ni tajuk apa? Kita di penghujung dah ni. Penghujung dah. Iqra 6 penghujung dah. Baik. Okey, malam ni kita masuk tajuk baru, iaitu berkaitan dengan cara-cara waqaf. Cara-cara waqaf. Waqaf ni bahasa Arab. Bahasa kita panggil berhenti bacaan. Berhenti bacaan dengan niat untuk menyambung kembali bacaan. Tu waqaf. Baik. Cara waqaf. Jadi nak waqaf pun kena tahu cara dia. Bukan boleh waqaf kod dan tu. Ramai saya dapati, terutama sekali kanak-kanak lah. Terutama sekali kanak-kanak, bila waqaf tu dia waqaf dengan baris. Salah lah. Dia waqaf ni kena sukun, kena matikan huruf tu, baru dia namakan waqaf. Kalau dengan baris tak boleh lah. Salah waqaf macam tu.
Waqaf ni dengan sukun, dengan mati, bukan dengan baris. Kalau nak baca, nak hidupkan huruf tu, kena sambung lah, kena wasal. Kalau hidup huruf tu kena wasal. Kalau waqaf, kena matikan huruf tu. Tu. Baik. Okey, tajuk dia cara-cara waqaf ataupun berhenti bacaan. Baik, yang pertama dia kata matikan huruf belakang. Matikan huruf belakang dengan membunyikannya separuh sahaja. Ni. Ni ramai yang tak faham lagi ni. Cara nak waqaf ni. Ramai yang tak faham. Dulu sebelum ni saya pun tak faham. Tapi dah mengaji kan, lama-lama faham lah insya-Allah. Tapi saya dapati ramai yang tak faham lah dalam tajuk ni. Ramai yang tak faham. Dia kata mematikan huruf belakang sekali, yang last sekali tu kita matikan huruf tu dengan membunyikannya. Dengan membunyikannya separuh sahaja baris. Separuh. Bunyi dia tu separuh. Contoh dia nafsahu. Nafsah. Nafsah. Ni. Kita matikan pada ha ni. Jadi mati tu janganlah mati dengan baris. Nafsahu. Salah lah. Waqaf ni macam tu salah. Dia kena matikan ha ni, bunyi dah. Nafsah. Nafsah. Dia kena bunyi ha ni. Tu jangan nafs. Ha tak bunyi, tak boleh lah. Salah. Okey. Ni di bawah ni adalah contoh dia lah, contoh. Contoh. Okey, kita waqaf pada ra ni. Waqaf pada ra. Mana kita kena bunyi sedikit. Kena bunyi ra ni. Fa idza bariqal basar. Fa idza bariqal basar. Kena waqaf bunyi ra ni. Ra ni kena bunyi lah. Separuh. Fa idza bariqal basar. Baik, bawah ni kita waqaf pada sin. Maka sin ini hendaklah dibunyikan separuh. Wal laili idza as'as. Tu. Kemudian waqaf pada ra, kena bunyi ra tu. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Okey, bawah dah. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Okey, ni contoh dia lah. Okey. Kemudian sebelah cara-cara waqaf. Ni sama jugalah, ni contoh dia. Contoh dah. Okey, kita waqaf pada qaf, maka kita kena matikan dia. Kita kena matikan dia dengan qalqalah. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Kena waqaf dengan qalqalah di sini. Qaf ini apabila kita waqaf dia jadi qalqalah. Dia jadi qalqalah. Kerana qaf ini salah satu huruf qalqalah. Apa maksud qalqalah? Lantunan. Kena lantunkan qaf ini lah secara kubra, kuat, besar. Besar ni kuat sikit daripada sughra tu lah. Kalau sughra perlahan lantunan dia. Kalau kubra kuat sikit. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Okey. Kemudian kita waqaf pada dhan. Dhan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz. Dha ni kena bunyi sikit. Kena bunyi separuh. Okey. Kemudian kita waqaf pada ra ni. Tu. Lasta 'alaihim bimusaitir. Okey, waqaf pada ra juga. Illa man tawalla wa kafar. Seterusnya waqaf pada ha. Bunyikan ha itu separuh. Walau alqa ma'adhiran. Dhirang. Okey, waqaf pada ha juga. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
lita'jala bih. Tu waqaf sini. Okey, seterusnya inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Waqaf pada ha ni. Dan bunyikan separuh tu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Thumma amatahu fa'aqbarah. Kita waqaf pada ha ini. Bunyikan separuh ha tu. Thumma amatahu fa'aqbarah. Alhaakumut takathur. Alhaakumut takathur. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Okey, itulah cara waqaf dia. Dan kita tengok muka surat 11 sebelah. Baik, masih lagi dalam tajuk cara waqaf. Tajuk dia cara waqaf. Cara nak waqaf. Baik, yang kedua dia kata buang satu baris tanwin. Buang satu baris tanwin. Kena buang satu baris tanwin. Baik. Kita pasang lampu cerah sikit. Gelap sangat. Baik, buang satu baris tanwin ataupun gantikan satu baris tanwin di atas dengan satu huruf mad 2 harakat. Buang satu baris tanwin ataupun gantikan satu baris tanwin dengan di atas. Buang satu baris tanwin ataupun gantikan satu baris tanwin di atas dengan satu huruf mad 2 harakat. Contoh dia subatan. Bila waqaf jadi subata. Tu. Bila kita waqaf pada tanwin fathatain, yang mana kebiasaan dia ada alif belakang ni, maka bila waqaf kena buang satu baris tanwin tersebut. Subatan. Bila waqaf subata. Jadi ma'iwat. Ma'an. Yang ni ramai salah ni. Ramai yang walaupun dah belajar dah masih salah. Ramai bila waqaf ramai yang waqaf hamzah tersebut dengan sukun. Salah lah. Untuk hamzah ni cara kita nak mudah faham lah. Hamzah ni bila dia kita waqaf dia ada fathatain. Bila waqaf bunyi dia kena 2 harakat. Macam ni. Untuk hamzah fathatain saja. Kalau yang lain kasratain ataupun dhammatain, kena waqaf dengan sukun lah. Tapi ramai yang baca salah, ramai yang sukunkan hamzah ni. Baik. Ma'an. Bila waqaf ma'a. Macam tu. Ni jaga lah. Hamzah fathatain saja. Untuk hamzah kasratain dhammatain kena waqaf dengan sukun lah. Tu kena ingat ni, ramai yang salah. Okey, ni hamzah fathatain. Bila kita waqaf, buang satu baris fathatain tu. Wa khalaqnakum azwaja. Asal dia azwajan. Bila waqaf azwaja. Macam tu. Ini pun sama, asal dia libasan. Bila waqaf libasa, buang satu baris. Wa ja'alnal laila libasa. Okey, musamman bila waqaf musamma. Wa ajalum musamma.
Turaban, bila waqaf turaba. Ya laitani kuntu turaba. Baik, di sini kenapa ada mim kecil kenapa ada mim kecil yang berkaki di sini? Di sini kalau takut orang tanya, jawapannya jika bacaan ini diwasalkan dengan kalimah seterusnya menjadi hukum ikhlaq. Seterusnya mesti huruf ba lah. Sebab huruf ikhlaq satu ba. Ni. Ini menandakan hukum ikhlaq di sini. Baik. Saya ada turaban, ada baris fathatain. Kemudian dibuang baris satu tu, diletakkan mim kecil. Menunjukkan hukum ikhlaq di sini. Tapi bila waqaf jadi turaba lah. Tu. Okey, seterusnya ni. Bila waqaf jadi nah dua rakaat tu. Jangan baca ramai yang waqaf macam tu salah. Wa nazzalna minas samaa'i maa'a. Waqaf macam tu lah. Ini pun sama juga. Rijalan kathiran wa nisa. Rijalan kathiran wa nisaa. Waqaf dengan dua rakaat panjang. Lewat. Illa du'aan wa nidaa. Was-samaa'a binaa'a. Okey. Saya ada gharqan. Bila waqaf jadi gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wala mulita minhum ru'ba. Wala mulita minhum ru'ba. Khalidina fiha abada. Fakuluhu hani'an mari'a. Itulah cara kita nak waqaf. Baik. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya sekadar itu dulu untuk malam ni, insya-Allah. Esok kita sambung pula muka surat yang seterusnya lah. Ini penting lah, bab ni penting ni. Antara bab yang penting adalah bab cara nak waqaf. Sebab ramai yang waqaf tu salah. Kita dapati waqaf dia salah. Sebab apa? Sebab dia tak faham kaedah cara nak waqaf. Jadi tak dapat tidak kita nak baca Quran, mestilah kita belajar dulu. Sebab itulah saya galakkan marilah sama-sama kita ulang kaji balik Iqra' ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pengajian kita ni memberi manfaat untuk semua. Baik. Jadi dan mudah-mudahan kita semua dapat fahamlah dan dapat amalkanlah dalam bacaan sehari, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga bacaan kita semakin baik dari hari yang sebelum ini, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.